pada awalnya saya fikir perkara ni mungkin mudahlah, mungkin boleh, tapi apabila kita lihat dia melibatkan negara-negara besar dekat Europe dengan negara-negara lain ni, dan perkara ni datang daripada China dekat dengan Malaysia, saya ingat mungkin akan jadi worse. Tapi saya tak sangka perkara ni seburuk macam ni lah, sehingga kita terpaksa lockdown dengan ni semua. Jadi tetapi bila sampai saat ujung yang terpaksa FAM dengan MFL membuat keputusan untuk tangguhkan tu, saya dah nampak ini perkara ni mungkin akan berpanjangan atau memberi kesan yang kesan kepada bukan saja bola sepak, kerana saya melihat COVID ni terkena ataupun terkesan pada seluruh negara di dunia. Tu kita nampak dia punya impact dia besar. Jadi masa tu saya rasa ini mungkin satu perkara yang perlu ditangani dengan secara baiklah. Kita pun mestilah memastikan kesihatan ini mestilah perkara utama sebelum kita mendahului bola sepak. Jadi itu kita membuat keputusan untuk kita tangguhkan daripada. Saya kira kita mengadakan beberapa kali siri mesyuarat sama ada MFN ataupun MFL, dan juga yang terakhir dengan rakan kongsi bersama dengan pihak KKM, Majlis Sukan Negara, ISN dan juga KBS. Saya fikir dalam masa 1 minggu. Di sinilah kita buat keputusan sebelum government make decision. Saya merasakan benda ni dah terkesan atau perkara ni dah terkesan kepada bola sepak, dan kita kena proaktif sikit, kerana kita jangan sampai kena ke kluster bola sepak pula dulu kena dengan semua. Jadi kita buat keputusan dan mendapat sokongan daripada penaja, sokongan daripada rakan kongsi ataupun ahli gabungan FM, dan membuat keputusan. Mana dalam pada 13 Mac kita buat keputusan untuk batalkan. Saya ada jawapan dengan dia tu, tapi ada sepuluh saya tak boleh beritahu. Kerana itu adalah bukan katakan perjanjian, itu adalah dengan ni. Cukup saya katakan kita tak nak fikirkan bila kita memulai liga. Walaupun daripada awal itu tentatif, kita pergi bertim September yang paling, Ogos training September kan. Macam saya kata, sudah tentu kita nak bermula awal. Kita memang akan membuat rayuan seperti kita cakap tu dalam masa terdekat untuk latihan dulu. Itu dia. Jangan kita cerita dengan ni, kerana dia akan kita kena ingat sehingga kerajaan lockdown semua ni. Jadi benda ni serius. Jadi kita pun tak nak nanti orang kata bola sepak ni mengada-ngada lah dengan nak cepat dengan semua. Jadi kita tak nak put pressure to anybody. Cukup saya katakan kita akan membuat karyan untuk latihan bermula mengikut SOP dia agak ketat sikit, yang SOP yang dibenarkan. Pertama, dalam kegairahan kita nak minta nanti kelulusan daripada latihan, lepas tu dengan semua, sudah tentu kali ini dengan tanpa penyokong dengan tanpa penyokong, kalau dibenarkan, kalau ada pun mesti dia punya prosedur dia ketat, melibatkan media, melibatkan penyokong dah tak ada lah, melibatkan pegawai dengan tim pasukan lah. Jadi pandangan saya, nasihat saya mesti patuh dengan ni semua, kerana kita tak nak ada kluster yang wujud daripada bola sepak pula. Kalau itu terjadi, langsung kita masalah. Betul tak? Itu jadi di samping kegairahan kita nakkan kembalinya bola, saya nakkan benda-benda tu biar kemas dengan apa semua. Jadi saya pun setuju dengan YB Menteri, we go one by one. Kita tengok keadaan semua. Pasal ini benda-benda sensitif dengan ni semua. Ada pihak yang bukan minat bola sepak, bila apa pasal bola sepak ni nak mula dengan ni? Betul. Dia akan melibatkan kepada anak-anak dia, petugas-petugas yang kat sana, yang dalam stadium dengan ni semua. Jadi harapan saya nakkan kalau bermulanya balik pun latihan dengan ni semua, kita kena follow SOP yang telah disiapkan. SOP ni yang akan diluluskan, jika diluluskan. Dan kita tak nak macam ada negeri lain, bila dah memula ada kesan COVID, 5 pemain ini semua dah akan menyusahkan. Bagi saya, ada orang berpendapat lah, apa sebab dekat Malaysia tak boleh main bola. Ini yang minat bola lah, kita faham lah. Yang tak minat bola, dia tak setuju. Di England dengan yang lain, Spain tu semua, lagi teruk daripada kita. Kita mengapa tak boleh mula sekarang? Maksud situ, dia kena situ. Baiklah, kita tak nak ni, sentimen government ni lain, sentimen government kita lain. Kita nak betul-betul precaution dengan benda itu. Saya setuju lah dengan ni. Jadi
Makna dia isu COVID ni lain negara lain cara dia. Jadi kita kena follow dengan kita punya cara kerajaan kita untuk memenangi isu COVID ni. Jadi harapan saya penggiat bola sepak, tim ataupun mana pun stadium untuk mematuhi 100% ni supaya kita tidak terkena daripada bola sepak terkena COVID-19 dan ini akan menyusahkan kita balik. Mungkin sepatutnya kata tak boleh tunggu dulu semua dah langsung. Jadi di samping kegairahan kita nak memaju, kita kena mesti dah ready dengan ni semua. Kita kena ada briefing education pada tim ni semua macam mana kita nak buat. Walaupun di pihak kita dah ready lah dengan ni semua untuk SOP ni. SOP dia memang agak ketat sikit. Jadi lagi satu, sudah tentu permainan kalau jadi pun tahun ni suasana dia berbeza, latihan dia berbeza, pergi penampilan lain, dia dah ada dia punya very ketat lah SOP dia. Di mana saya tahu ni semua, jadi bila sampai masa nanti kita akan terangkan lah. Kita tunggu dulu. Saya ada strategi saya. Saya ada strategi saya. Jadi sudah tentulah kita resah, tapi kita resah tu pasal perlawanan tu boleh mula. Saya perlu nyatakan perlawanan ada baki 3 perlawanan lagi untuk pusingan ni. Mana pusingan ini pusingan yang kedua ni. Dia ada pusingan ketiga lagi lah. Sudah tentu harapan kita nak layak. Itu semua dah layak. Memang kita nak layak. Tetapi seperti mana yang tadi maklumkan oleh pihak AFC FIFA, tarikh saya lupa lah, ada bulan 10 ada 2, bulan 11 ada 1 game. Saya lupa 27, 10 Mac, 3 Oktober dengan ni ada 3 game. Oktober 2, 1 November. Itu belum pasti lagi. Kerana AFC sedang melihat keseluruhan 46 negara ni. Dia tak boleh ikut Malaysia ni semua. Katakan sekarang ni dia nak buat bulan depan semua, mungkin kita akan protes. Kita lockdown, negara lain tak boleh datang, mana boleh. That's why sekarang pasal ini berbeza dengan 46 negara. Separuh negara mungkin dah tak ada apa-apa. Vietnam dia nak main okeylah dia dengan ni semua, tapi kita tak boleh. Jadi AFC ni akan melihat keseluruhan pada 46 negara ni. Setakat ni dia put Oktober dengan Mac. Dia dah tunda daripada Jun tu, dah tunda ke Mac dengan Jun, dia tunda pada Oktober dengan November. Tetapi bila sampai masa dia, saya ingat dah bulan 8 kot, dia akan revisit balik. Dia akan tengok negara-negara mana ni semua. Dia perlukan semua negara kerana dia mesti main simultaneously untuk semua main. Dia tak boleh ada negara ni lockdown, negara ni main semua tak boleh. Because dia main tu, kelayakan tu kan untuk dapat tempat yang pusingan kedua ni 12 pasukan terbaik untuk pergi second round World Cup, yang another lagi ni kena undi balik untuk pusingan kedua, go for another 12 team kan. Jadi itu satu possibility. Katakan kita jangka Oktober dengan November. Okey, dan Oktober dan November. That's why kita tengah push untuk training. Dan kita pun memang ada untuk tengok, untuk request for the for the special for national team untuk training macam RTT juga. Jadi kita tunggu juga dia punya semua. Jadi itu lain SOP dia. Kerana SOP tu mungkin sikit agak senang kerana dia quarantine dalam mungkin dekat hotel ke atau kat mana. Tapi itu pun bergantung dengan macam mana SOP kita semualah untuk present lah. That's why saya tak suka nak pressure dengan ni berkata MKN ni, dan juga Datuk Menteri memang memahami dengan ni semua. Kita kena buat cara profesional dan mereka akan tahu macam dengan tu buat. Tetapi itu agak sikit senang kalau compare dengan untuk memulakan latihan. Jadi kalau katakan bulan 10 dengan bulan 11 jadi juga perlawanan, maknanya semua negeri dah okey, dengan lockdown semua dah okey. Kita kena memang paling lewat bulan 7, bulan 8 kita dah start training dan semua, dan kita pun tengah prepare untuk ada few friendly match juga dengan situ. Tapi mungkin kekangan tim tak nak datang atau pergi, that kita tengah tengoklah. Kalau tidak, betul lah senario dia akan bertukar lah, because kita prepare dengan ni, dan tu kita harapkan liga kita bermula awal dong ada match fitness sikit. Walaupun bukan di peringkat antarabangsa, di peringkat domestiknya liga dia ada main, jadi ada feeling sikit kat situ. Kalau dia postpone tahun depan pun okey juga. Itu pasal saya kata saya ada strategi dengan apa semua, dengan ni semua. Jadi kita melihat daripada semua sudut. Saya mengkaji dan melihat untuk nak membuat satu keputusan bila sampai masa dia. Kita lihat sekarang Perlis ni tak
takkan boleh berfungsi tim ni sehingga dia selesaikan hampir 4 hingga 5 juta yang hutang kepada pemain a few million lah yang pada local dan juga foreigner, especially foreigner. Dan FIFA telah menjatuhkan hukuman selagi tak selesai benda ni, the team ni tak boleh exist. Jadi mesti ada somebody yang datang untuk selamatkan ni kalau nak. Kalau tidak, sampai bila dia akan berkubur. Ini mungkin boleh terjadi pada Kelantan. Kalau kita tahu, kerana jumlah dia pun agak besar, kerana saya fikir yang lokal tu tinggal sikit je lagi. Pemain-pemain tempatan tu mungkin ada few lah, saya rasa Brandon Gunn gitu. Tapi saya ingat diorang tengah bayar sikit. Tapi amount coach dengan pemain yang mereka terminate, yang menjadi FIFA ni semua, yang kalah dengan ni semua, begitu banyak. Kerana jumlah dia kalau kita convert dengan Malaysia ringgit tu tinggi. Ya, tinggi dengan Cina. Few million lah. Saya tak payah dengan apa. Dan kes dia datang satu dan memang ada lagi 6-7 lagi. Macam tu lah dengan semua. Jadi isu dia senang je. Mesti kena ada duit nak selesaikan. Dan saya tak salah saya dan FIFA telah jatuhkan hukuman tidak boleh ada 2 musim. Tak boleh ada, tak salah saya lah 2 musim betul 2 musim untuk mengambil pemain. Jadi kalau itu terjadi, untuk tahun depan dia kena gunakan pemain dia juga. Kalau nak bermain itu semua. Tapi saya tak pasti, banyak lagi kes-kes yang akan keluar dan yang kena buat. Dan saya dan pihak saya, sekretariat memang sering berhubung, dan kita pun datang berbincang daripada dulu, bukan sekarang. FAM cukup dah membantu dengan beberapa cara dengan bantu. Termasuk adalah menggunakan untuk mendahulukan semua, untuk menyelesaikan semua. Tetapi dengan keadaan jumlah ni semua, jadi ini menjadi ini. Kalau tanya saya personally, saya pun pernah manage Selangor banyak kali daripada lama. Tim-tim ni bukan saja Kelantan, dia perlu untuk lihat kalau dalam keadaan membedakan, kalau tak perlu ada foreign player, tak perlulah ada foreigner. Tapi yang kill Kelantan ni adalah kes pemain-pemain foreign dengan jurulatih. Dan jumlah dia besar bila convert tu Malaysia ringgit dengan ni semua. Jadi kita sepatutnya bila keadaan kita tengah tak ada duit atau semua, kita kena ikat perut. Kalau perlu kita bermain tanpa foreign pun, orang kata mana boleh tok, tak ada main. Tetapi dalam keadaan ni, makna kita kena tengok cermin kita. Dengan cermin. Tapi makna dia, kita kena lihat keseluruhan keuangan kita dengan situ. Jadi situ kita meletakkan. Mungkin tempoh 2-3 tahun tak perlu ada. Tak apa, kita jatuh pun Liga Premier dulu, tak apa. Sehingga kekuatan, kerana kesudahan dia, hari ini daripada bukan kader Kelantan, tempat ada kadang-kadang serta-serta pemimpin tu datang ke tim tu untuk populariti, dia datang buat dan dia tinggalkan pasukan tu. Jadi yang hutang tu ada tim dan efek daripada FM dengan MFL. Dan soalan tadi memanglah tak baik pada bola sepak negara. Saya tengah memikirkan saya dah bincang pada board MFL lepas dan juga dengan FM, memikirkan kalau bermula tahun depan ke, kalau katakan kita semua setuju, kita nak membuktikan, kita benarkan betul-betul tim yang betul-betul sihat dia masuk. Dengan itu je semua. Kerana dia akan beri kesan masuk. Walaupun di samping kita memahami, kita nakkan dia masuk. Kalau satu hari Kelantan tak masuk, itu kerugian besar. Kita tahu Kelantan ni, pengalaman saya adalah nombor 1 fan dia yang luar biasa. Dia luar biasa, cukup luar biasa, bukan saya nak kata. Negeri lain tak boleh challenge. Selangor, Kedah semua tak boleh challenge dia. JDT pun tak boleh challenge dia. Because dia punya kekuatan penyokong dia di Kelantan dan juga sini. Dan bila pasukan tu menyerlah, dia begitu luar biasa lah. Saya fikir Kelantan. Jadi kalau terjadi nanti FIFA membuat satu keputusan ni semua, memang kita akan rugi lah. Yang menjadi kerisauan kita, kes tu ada, dia tak habis-habis lagi. Jadi kita dah positionkan kes tu sekarang dah. Kita tahu, tapi jumlah dia akan banyak. Tetapi untuk menyelesaikan masalah ni memang kena ada duit. Itu je yang boleh menyelesaikan. Kerana FIFA ni keputusan dia senang je. You datang bayar, kita akan tarik balik kita punya sanction. Dia sekarang ni tengah tak boleh untuk 2 musim contoh untuk mendaftar. Lepas tu mungkin dia tolak point, mungkin dia semua. Satu masa dia kata tak boleh dibenarkan sehingga ni selesai. Orang kata player-player ni semua yang saya beritahu
Betul, saya pun protect player, tapi saya nak protect team juga atas dasar dia punya prosedur. Kerana di dalam kitanya FIFA regulation ke dalam club licensing ada prosedur dia bila dia apa? Bila dia buat. Tetapi kita kena ingat macam mana club licensing. Club licensing kalau kita approve tahun depan base dengan akaun Januari dengan Jun tahun 2020. Dia tak ada base, tapi bila sampai masa itu kalau kita tengok bila club licensing kita buat, bila dia tengok sampai bulan 12 baru dia bayar bulan 7, bulan 8 sometimes gaji. Certain team yang tak bayar kerana ketidakkemampuan. Tetapi bila start bermula Januari kita dah bagi license dengan dia pun start mula tak bayar. Dia tak ada duit lah dengan ni semua. Jadi dia ada right untuk buat ni dan sampai masa kita terpaksa keluar dan kita telah buktikan kita tolak ada banyak tim, kita telah potong banyak tim, baru ni siapa lagi? Polis kita potong ni semua. Tetapi untuk mengatakan hanya untuk saya defend dengan player saya tak ada. Kerana kalau kita tengok kadar certain player ni dia sign player dengan FM Cup dengan tu semua dia sign berpuluh ribu dia ingat macam tim tu dapat. Tetapi bila tim tu lagi dan dia patut tahu tim mana dia patut sign. Tim yang tak ada nama pun sign dia tu dia bayar gaji 40-50 ribu. Macam tu lah dengan ni semua. Maksud dia saya FM dengan MFL ni betul kita nak bantu pemain lah, tapi saya pun kena protect mana yang ada right untuk tim juga. Kerana ingat, tanpa tim player ni pun tak boleh hidup. Tim ni pun, bukan kata saya nak jaga, makna dia saya nak pastikan tim ni pun ada certain ruang untuk dia buat, tetapi sampai satu masa tak boleh lah. Jadi maksud situ. Kerana, tuan kena ingat, kes Kelantan ni mungkin terjadi 2-3 tahun lepas. Ini sekarang kes dia belum sampai. Selagi kes tak sampai, tak boleh. Sama juga, ada 2-3 state, you pun tahu. Cerita je gaji tak dapat tapi komplain tak sampai kat kita. Betul, bukan sekarang, daripada dulu pun sama. Mana boleh kita ambil tindakan? Kita go dekat situ. Kita hantar surat penjelasan, sila bagi penjelasan. Tapi kalau pemain ni pun tak ada. Ini pun ada banyak terjadi. Saya tak perlu nak mention sebelum tu Melaka dengan apa. So ada banyak negeri yang terjadi macam tu. Jadi untuk berkata kita bertindak mengikut regulation kita, FIFA dan club licensing kita. Walaupun nampak, yelah kadang-kadang pemerhati tu nampak kita dengan kita pun sebagai badan induk ni saya tak boleh kejam dengan daripada semua, saya kena bagi ruang. Dengan media saya kena bagi ruang, dengan penyokong saya kena ada ruang dia lah. Sedangkan salah pun ada lah ruang kita bagi, sampai tak boleh kita akan apa dengan situ. Jadi untuk mengatakan kerana saya selalu memastikan our DB, Resmi Board dan juga dengan juga club licensing mengikut ruang. Bukan kata apa, dengan pemain pun kita berlaku adil dengan tim so, dengan ruang-ruang mengikut standard of procedure yang mereka ada. Bila saya kata semua, itu adalah tambahan kuasa daripada FM dan MFL. Kerana regulation tu dah ada. Dia ada hak dekat situ. Tetapi FM dan MFL kata tak boleh, kau tak cukup sihat lagi lah, kau come back balik, ini semua kena selesai, boleh. Because kita still ada right, especially MFL dengan semua. Kalau diperlukan, itu semua. Kerana bila gaji tak apa dengan semua, dia bukan marah pada itu, dia marah FM dengan MFL juga. Kita dah bagi guideline ni semua dengan buat semua. Jadi ini kadang-kadang ada certain yang kita buat lah. Tetapi kita boleh zero in. Bukan semua macam tu. Sebahagian maybe quarter ataupun suku yang ni semua. Itu kita perhalusi. Kerana tu dia ada kuasa mengikut club licensing. Yang kita club licensing yang diarahkan oleh FIFA FC ni. Itu saya kata dia. Tak ramai orang tahu club licensing ni apa dia. Club licensing kriteria semua, especially financial. Bukan financial, semua sekali. Tempat training, game, everything semua dengan semua, budget, everything semua. Termasuk ECP yang kita buat lah. Maksud dia masuk club licensing ni, kalau mengikut peraturan dia, sehingga Januari hingga Jun tahun ni, keuangan dia mesti okey dengan ini semua, sehingga untuk ni semua. Jadi, bila kita analyse bulan Jun ni, bulan Julai, Ogos, kita dah bagi license dengan dia. Tetapi, FM daripada kelas ini boleh tarik balik bila dia tak bayar nanti. Bila sampai Januari, Februari, dia dah tak bayar Julai, Ogos, September. Itu kuasa First Eastern Body, FIB. Kadang-kadang kita tengok kan. Jadi kadang-kadang ada certain sekarang tim ni dia pandai. Dia lock cepat dengan benda itu, dia gunakan duit tempat lain, dan tu dia dapat license. Jadi dia dah ready tahun depan. Tetapi FIB ni ada kuasa juga untuk buat. Satu lagi saya nak beritahu tentang EPF dengan income tax sebenarnya. EPF dengan income tax ni, bila dia telah termasuk gaji, sekejap saya nak buat. EPF dengan income tax ni, bila dia dapat surat daripada EPF income tax, kita akan bayar staggered, consider dibenarkan. Dia berhutang tu.
Mungkin 1 juta tapi kita nak bayar 1 tahun. EPF kena surat tu kita dapat, memang kita kena benarkan. Tetapi efek-efek itu saya cakap tadi tu, kalau kita nak tambah lagi ni semua, tapi saya perlukan sedikit dapat daripada semua komitinya feeling dengan ni semua. Saya always tu dapat ini, saya kata preempt untuk buat. Kemudian tentang gaji. Ada certain gaji dia dah terlewat semua, dengan A pemain, B semua pemain dah terlewat, dia nak bayar staggered 6 bulan. Pemain sign je, okay, tak ada kes. 10 juta saya rasa cukup. That okay already. Katanya untuk setahun. Dia can go 15-20 ni semua. Makna dia you akan ada belanja yang tak semestinya dan dari luar kemampuan. Tetapi saya lebih, kalau kita pergi kat satu kelab tu ada A figure, kita follow A figure. Dia sebenarnya kita pergi kat kelab tu kita manage lah dengan isu. Tapi the presiden dan juga the exco tu very important, kena tahu kalau duit dia ada budget betul yang dia dapat RM1, kalau saya belanja 90 sen. 10 sen to reserve untuk dengan anything happen ni semua. Duit gate collection ni bukan banyak sangat dapat, kalau tak tahu kalau tim tu ni semua, jadi dia akan ada supplement untuk bantu for daily ataupun weekly punya budget. Saya setuju dengan benda itu, dan kerana pandemik ni melibatkan semua pihak dan player pun kena faham dengan berapa banyak ada retrenchment, banyak industri semua potong gaji semua, dan perlulah memikirkan semua. Dan saya hanya memikirkan satu, bukan kata pada pemain. Pemain patut terima, tapi semua persatuan pasukan kelab ni kena faham ni. Perlu apa? Perlu akur dan untuk tempoh setahun 2 tahun ni to damage control dulu dengan ni semua. Dan again macam saya cakap tadi tu, bukanlah saya kata 10 juta, tetapi kalau tim tu ada bajet 15 juta, go ahead lah 15 juta. Betul tak? Tapi 15 juta belanjalah 14 juta, 1 juta standby untuk ada all emergency. Macam tu lah. Tak semestinya semua. Tapi tu manage 10 juta, dia can fight. Ada pun banyak tim pun tak apa-apa semua, dia fight, dia can stay dekat Liga Super. Mungkin belanja tak besar, dengan apa, jadi dia boleh stay. Tapi kalau semua nak berbelanja, nak menang Malaysia Cup, nak belanja FA Cup, dia akan terjadi macam inilah. Bagi saya itu kemudian patut mereka sedar berapa kemampuan mereka ada tu. Gunakan dengan situ. Kalau satu dia terjatuh Liga Premier, jatuh, lepas tu comeback balik dengan situ. Kerana tak semesti dia duit ada, kalau dia tak manage betul-betul, tim tu takkan boleh perform. Saya bila mereka ni tengah bermain, mereka pun dapat gaji yang lumayan. Saya ingat lagi bila saya perbincangan tentang yang pasal potong gaji ni kan. Jadi saya just nak kata interpretation dia bawah gaji 15-20 ribu ni sikit. Ini interpretation dia. Saya tak nak pergi jauh lah dengan ni semua ni dia. 20 ribu ke atas boleh lah dengan apa semua. Saya cakap dengan mereka, orang yang balik master ke dengan apa semua, 2,500, 3,000, 3,000 lebih tau. Bukan jangan cakap degree lagi tau. Tapi mentality okey. Jadi dia kata mereka ni patut dengan ada duit dan bonus yang tinggi, masih patut simpan, dan sambil tu dah berkira patutnya bila pada mula apa dia nak buat selepas. Itu yang banyak yang tak ada buat tu. Dia patut habis saya main umur 30-32 ni, jangka kan, dia patut dah prepare ke arah situlah. Nak bisnes ke, nak jadi coach ke, ni separuh yang tak ada. Dah setahun 2 tahun dia nak habis, baru dia terfikir dah lambat kadang-kadang ni. Ataupun dah bersara pun ada. Jadi mereka patut menyimpan duit, dan juga untuk untuk memastikan mereka daripada awal bila main bola dah tahu apa nak buat selepas ni. Nak jadi coach ke, nak bisnes ke apa semua. These two things lah dengan ni.